Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan Hafiz bin Muhammad Kamal Hisham, nombor matrik di 2019-2091841. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan laporan kajian tindakan yang saya laksanakan. Okey, tajuk laporan kajian tindakan iaitu penggunaan video YouTube bagi meningkatkan kemahiran dalam menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar dalam pembelajaran kriptografi keselamatan data. Okey, so untuk abstrak, pembelajaran berasaskan teknologi dilihat mampu memberi impak yang positif terhadap pencapaian murid di peringkat sekolah menengah. Okey, kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan video YouTube bagi meningkatkan kemahiran dalam menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar dalam pembelajaran kriptografi keselamatan data tingkatan 3, iaitu seramai 20 orang pelajar. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan set ujian pencapaian untuk mengukur tahap pencapaian dan minat murid terhadap penggunaan video YouTube dalam pembelajaran tersebut. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian markah yang ketara bagi pelajar kerana sangat minat terhadap penggunaan video YouTube dalam topik ini. Ini menunjukkan penggunaan bahan pengajaran seperti video YouTube dapat meningkatkan pencapaian dan ramai pelajar yang berminat untuk belajar yang lebih berpotensi. Okey, kesimpulannya, kajian ini dapat memberi kesan positif kepada pelajar dan guru dalam mengaplikasikan penggunaan video YouTube dalam kelas. Okey, untuk bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran PDP lalu, sepanjang sesi PDP, saya dapati pelajar kurang berminat dengan subtopik 2.1.3 menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar kerana pelajar ini merasakan ada bahagian yang sukar untuk difahami seperti mentafsir mesej menggunakan teknik sifar yang sesuai. Ini membuatkan saya gementar kerana subtopik ini diperlukan sebelum pelajar dalam mempelajari aspek asas sains komputer yang lain. Saya mendapati saya juga kurang dalam kaedah menerangkan subtopik tersebut dengan cara yang mereka boleh fahami sepenuhnya. Saya juga menyatakan bahawa mereka agak keliru dan kurang memahami kandungannya serta sukar untuk menjawab soalan apabila saya menyoalnya. Okey, contohnya, apabila saya bertanya kepada pelajar, bagaimanakah anda memilih cara yang boleh diterima untuk menterjemah kaedah sifar dalam kriptografi keselamatan data, dan mereka semua tetap membisu serta tidak bertindak balas, walaupun hakikatnya subtopik itu telah dibincangkan. Sejujurnya saya percaya pembentangan saya agak lemah dan pemahaman pelajar-pelajar juga sangat rendah. Saya juga menggunakan gaya persembahan PowerPoint yang tidak begitu sesuai dengan hanya menerangkan secara lisan, bukan dengan menunjukkan contoh atau kaedah yang secara terperinci dan mengikut susunan. Okey, akibatnya saya memutuskan untuk melakukan kajian tindakan untuk mendedahkan punca asas masalah dan boleh berjaya mengatasinya. Saya yakin bahawa penggunaan video YouTube ini akan membantu pelajar memahami dengan lebih baik dan dengan cara teknik sifar berfungsi seperti yang ditunjukkan secara terperinci dalam video YouTube. Ini juga lebih mudah dan cekap yang mungkin membawa kepada tahap pengetahuan yang lebih tinggi. Untuk isu keprihatinan atau fokus kajian, kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan video YouTube terhadap meningkatkan kemahiran dalam menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar, dan seterusnya mengkaji keberkesanan penggunaan video YouTube yang dapat membantu meningkatkan minat pelajar terhadap asas sains komputer. Untuk objektif kajian terbahagi kepada dua, iaitu objektif am, di mana
Kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran dalam menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar dalam pembelajaran kriptografi keselamatan data dengan penggunaan video YouTube. Manakala objektif khusus, yang pertama, penggunaan video YouTube ini boleh dijadikan sebagai alat pengajaran yang berkesan. Yang kedua, penggunaan video YouTube ini lebih sesuai dalam pengajaran topik kriptografi dalam keselamatan data, iaitu menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar berbanding kaedah biasa atau tradisional. Yang ketiga, penggunaan video YouTube ini akan dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap pelajaran asas sains komputer. Dan yang terakhir, adanya jurang perbezaan pencapaian di antara pelajar yang didedahkan dengan penggunaan video YouTube dengan pelajar yang diajar dengan kaedah tradisional. Seterusnya, kumpulan sasaran. Kajian ini disasarkan seramai 20 orang pelajar tingkatan 3 yang mengambil subjek asas sains komputer. Saya mengambil keputusan untuk mengadakan kajian ke atas 20 orang pelajar tingkatan 3 ini agar semua pelajar ini mendapat faedah dan manfaat, kerana kaedah penggunaan video YouTube ini boleh menarik minat semua pelajar. Seterusnya, pelaksanaan kajian. Yang pertama, tinjauan masalah. Dalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian, ujian percubaan dan soal selidik. Untuk pemerhatian, saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Sebelum kajian dijalankan, pelajar kurang memberi respon kepada soalan yang diajukan. Sebagaimana kebiasaannya, pelajar perempuan yang lebih bersedia dan menunjukkan kesungguhan. Sebaliknya, pelajar lelaki kurang bersungguh dan kurang mengambil bahagian dalam aktiviti PDP yang dijalankan. Untuk yang kedua, ujian percubaan. Saya mendapati bahawa ujian ini dapat bantu saya mengenal pasti sama ada subtopik tersebut benar-benar menjadi masalah kepada pelajar ataupun tidak. Oleh hal yang demikian, saya telah menyediakan set soalan berkaitan dengan subtopik tersebut. Ujian tersebut dilaksanakan selama 30 minit dan kertas jawapan dikutip bagi membolehkan saya membuat semakan. Setelah semakan selesai, pada kelas seterusnya, saya menyediakan video YouTube dan memberikan penerangan tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Penggunaan video YouTube yang saya berikan pada waktu kelas tersebut dapat memastikan mereka benar-benar faham dan boleh menguasai dengan baik. Kemudian saya menyediakan kuis untuk menguji kefahaman dan penguasaan mereka dalam subtopik tersebut. Dan yang ketiga, soal selidik. Borang soal selidik telah saya sediakan dan diedarkan kepada pelajar untuk mendapatkan balas terhadap kaedah sifar yang terdapat dalam kriptografi keselamatan data sebelum dan selepas penggunaan video YouTube diperkenalkan. Dan saya juga telah mengedarkan borang soal selidik tersebut kepada rakan-rakan guru yang ada dan tiada latar belakang asas sains komputer untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai penggunaan video YouTube semasa pengajaran. Yang seterusnya, analisis tinjauan masalah, iaitu ada 3, analisis pemerhatian, analisis ujian percubaan dan analisis soal selidik. Untuk bahagian ini saya akan terangkan selepas sahaja selesai laporan kajian tindakan ini. Itu sahaja laporan saya. Sekian, terima kasih.